Kali ini kita akan melihat contoh struktur kawalan ulangan untuk atau for. Baik, kalau kita lihat kepada struktur kawalan ulangan ini, dia bermula dengan setkan pembilang, kemudian diikuti oleh syarat. Okay, kita dapat syarat, di mana syarat dia itu pembilang kurang ataupun sama dengan n, maka jika masih kurang, maka akan dilakukan tindakan. Dan kemudian proses seterusnya iaitu akan menambah nilai pembilang sebanyak 1. Jadi di sini kita dapat lihat dalam struktur kawalan ulangan untuk menggunakan pembilang atau counter. Jadi fungsi pembilang ialah untuk mengira bilangan tindakan yang telah dilaksanakan berdasarkan kepada syarat yang ditetapkan dalam gelung. Baik, kita tengok kepada contoh yang lebih spesifik. Okey, contohnya adalah di mana tindakan yang akan dilakukan adalah iaitu untuk melaungkan merdeka sebanyak 3 kali. Jadi, untuk merdeka sebanyak 3 kali, maka pembilang disetkan di sini iaitu sebanyak kurang atau sama dengan 3 menggunakan pengendali hubungan. Okey, pembilang ini digunakan pengendali hubungan iaitu kurang ataupun sama dengan 3, di mana laungan merdeka akan dilaungkan sebanyak 3 kali. Jadi bermula dengan mula, berdiri tegak, okey, dan kemudian disetkan nilai pembilang 1. Pembilang 1 maksudnya bermula dengan 1 iaitu akan dilaksanakan adakah 1 pembilang ini lebih kecil sama dengan 3. Jika ia, maka akan dilaungkan merdeka. Selepas dilaungkan merdeka, maka akan ditambahkan nilai pembilang iaitu laungan merdeka telah pun dilaungkan sebanyak 1 kali dan kemudian akan terus naik dan masuk ke mula kembali kepada di atas syarat. Bukan di atas set. Set ni kita hanya buat sekali sahaja pada mula. Selepas itu dia akan ulang kembali di atas syarat. Kemudian syarat tadi iaitu 1. Okey, tadi 1 telah pun ditambah 1 jadi 2. 2 adakah kurang dan sama dengan 3? Ya, akan dilaungkan merdeka sekali lagi dan ditambahkan 1 di sini sudah menjadi 3. So, jadi adakah 3 kurang dan sama dengan 3? Ya, sama dengan 3. Maka dilaungkan kali ketiga. Kemudian ditambahkan menjadi 4. Menjadi 1. 3 tambah 1 jadi 4. Bila dinaikkan ke sini, pergi kepada syarat pembilang, adakah 4 kurang dan sama dengan 3? Tidak. Apabila pembilang ini melebihi daripada 3, maka akan pergi kepada syarat tidak dan seterusnya ditamatkan tindakan. Baik. Jadi kita kena faham struktur kawalan ulangan untuk for. Jadi struktur kawalan untuk for ini, okey, kita akan tengok dari segi sudokod dan juga carta alif. Jadi sama-sama kita ikuti. Okey. Jadi sudokod ini akan bermula dengan mula, okey, diwakili oleh carta alif dalam bentuk oval. Kemudian pengisytiharan. Okey, jadi untuk kawalan ulangan for ini, pengisytiharannya adalah berdiri tegak dan setkan pembilang. Okey. Jadi ini adalah merupakan proses lah. Proses iaitu dia setkan pembilang, dia bagi tahu bahawa pembilang dia setkan dengan nilai 1. Okey. Pembilang disetkan dengan nilai 1. Maka dilaksanakan. Jadi di dalam ini ada 3 perkara iaitu untuk, okey, laungkan dan tambah 1 kepada pembilang. Jadi kalau kita melukis untuk lain-lain struktur kawalan ulangan untuk, jadi kita cuma ubahkan dekat dalam sini saja. Yang kita akan ubah ia ini selepas untuk ini. Okey, dan kita boleh manipulasikan pembilang. Okey, jadi bergantung kepada nilai yang kita nak setkan. 3, 4, 5, 10 dan sebagainya. Jadi di sini mungkin kita nak buat sistem ataupun atur cara yang nak memaparkan. Jadi kat sini kita masuklah paparkan. Okey, cetakkan ataupun cetak
Contohnya saya datang ke sekolah sebanyak 3 kali. Okey. Jadi boleh gunakan laungkan ataupun cetak ataupun papar. Okey. Jadi di sini adalah merupakan output. Jadi kalau kita tengok pada struktur kawalan ulangan untuk for, bermula dengan mula, kemudian diikuti dengan pengisytiharan, okey, berdiri tegak ataupun sebagainya lah. Tapi biasanya kita abaikanlah yang berdiri tegak ni. Sebab biasanya mula, kemudian setkan kepada nilai. Yang penting adalah mula, kemudian setkan pembilangnya. Okey, setkan nilai pembilang kepada berapa. Kita nak mula daripada kosong ataupun nak mula daripada satu. Okey, kemudian di dalam sini kita kena ingat strukturnya untuk for ini ataupun struktur kawalan ulangan untuk, dia bermula dengan syarat, diikuti oleh output dan kemudian diikuti oleh proses. Iaitu proses apa? Proses menambah pembilang. Iaitu syarat pembilang, output kepada tindakan, kemudian diikuti oleh proses menambah pembilang. Di mana kita dah belajar sebentar tadi, iaitu fungsi pembilang adalah untuk mengira adakah tindakan yang dilaksanakan itu menyamai ataupun sudah melebihi pembilang yang ditetapkan. Jika lebih daripada nilai yang ditetapkan, maka tindakan tersebut akan dihentikan. Jika kurang, maka akan bermula lagi sekali tindakan-tindakan yang seterusnya. Okey? Okey, sekarang kita pergi kepada struktur kawalan ulangan selagi. Baik, dalam struktur kawalan ulangan selagi, cirinya hampir kepada struktur kawalan ulangan untuk. Okey, cuma kita tambah perkataan selagi, kemudian akan dilaksanakan tindakan dan tamat selagi. Okey, jadi kalau kita tengok sini, iaitu syarat, kemudian diikuti oleh tindakan. Okey, apakah tindakan? Jika kalau kita tengok tindakan apa yang akan dilaksanakan di sini, sama ada dalam bentuk kira, papar dan sebagainya. Okey, dan pastikan ada tamat selagi. Okey, untuk for tidak ada tamat for. Sebab untuk for dia menggunakan pembilang. Tapi untuk selagi, okey, dia ada syarat dan kemudian ada tindakan. Dan kemudian ada tamat. Selagi, kemudian dilaksanakan tindakan, kemudian tamat selagi. Okey, kita pergi kepada contoh yang spesifik. Baik, di sini kita akan melihat bagaimana lampu isyarat bernyala. Kemudian kita akan tengok nombor akan dipaparkan. Nombor secara menaik. Jadi kalau kita tengok sini, mula, kemudian setkan nilai. Okey, ini adalah pengisytiharan. Kemudian masuk kepada syarat. Selagi lampu menyala, paparkan nilai N, tambah nilai N sebanyak 1. Sebab dia mula dengan 1. Jadi bila lampu ini bernyala, maka dia akan mulakan paparkan nilai N iaitu sebanyak 1. Kemudian dia tambah 1. Okey, 1 ini tambah 1 sudah menjadi 2. Okey, kemudian lampu menyala. Okey, terus paparkan nilai 3. 3 tambah 1, 4. Terus, okey, sehinggalah kepada minit-minit yang telah ditetapkan. Okey, ini adalah contoh bagi counting numbers yang ada dekat lampu isyarat di jalan raya. Khususnya di negeri Melaka, banyak dekat lampu isyarat sudah pun ada counting numbers yang bagi tahu supaya pemandu alert ataupun lebih prihatinlah. Okey, baik. Kita pergi kepada struktur kawalan ulangan selagi. Apakah yang terkandung di dalam struktur kawalan ulangan selagi? Okey, jadi dalam sudokod dan carta alir ini, okey, seperti biasa, okey, sama juga dengan for tadi, iaitu kita setkan nilai,
Okey, nilai sini adalah nilai pembilang. Okey. Dan di sini dia bermula dengan syarat, kemudian output, kemudian proses. Syarat, output, proses. Ini adalah syarat, ini adalah output, iaitu apa yang nak, nilai yang nak dipaparkan, kemudian adalah proses. Proses ialah setelah dia tambahkan nilai tadi, maka berapa dapat, kemudian dia akan naik semula untuk melaksanakan arahan, dan jika syaratnya lampu tadi telah pun terpadam, maka tamatlah tindakan kepada lampu isyarat tersebut. Okey. Baik. So, jadi kita dapat lihat struktur kawalan ulangan selagi ini, okey, lebih kurang sama dengan for juga. Cuma dekat for di sini kita tambah pembilang. Okey. Kita tambah pembilang, di mana kita setkan pembilang itu menggunakan pengendali hubungan. Tapi di dalam struktur kawalan ulangan selagi, kita gantikan dengan syarat, iaitu syarat seperti lampu isyarat bernyala ataupun jam masih lagi belum cukup 30 minit, okey, dan sebagainya. Jadi syarat itu mungkin berbeza sedikit, tetapi dia punya bentuk dia adalah sama dengan untuk. Okey, cuma dekat syarat saja yang berbeza. Kalau untuk menggunakan pembilang, kalau ini dia menggunakan syarat yang selain daripada pembilang. Okey. Seterusnya, kita akan meneliti struktur kawalan ulangan ulang sehingga ataupun repeat until. Jadi, untuk struktur kawalan ulang sehingga, di dalam syaratnya ataupun di dalam prosesnya hanya ada 3 perkara, iaitu ulang, laksanakan tindakan, kemudian sehingga syarat tersebut dipenuhi. Jadi, dalam bentuk carta alit, iaitu dia bermula dengan proses, iaitu tindakan, kemudian dia pergi kepada syarat. Dia buat dulu, kemudian dia tengok syarat. Okey, baik, kita pergi kepada contoh yang lebih jelas. Baik, di sini kita akan lihat iaitu bagaimana menyenaraikan nombor menaik sehingga syarat dipenuhi. Okey, jadi sama juga, iaitu kita lihat kepada sistem nombor yang terdapat dekat lampu isyarat. Okey, jadi mula sama. Jadi kalau kita tengok, jadi daripada struktur kawalan for, iaitu untuk, struktur kawalan selagi, dan juga ulang sehingga, semuanya setkan nilai. Bermula dengan setkan nilai. Okey, cuma di sini dia terbalik. Okey, ulang sehingga dia terbalik daripada apa yang kita buat di dalam struktur kawalan ulangan selagi. Iaitu kalau dalam struktur kawalan ulangan selagi, okay, kita akan tengok dia akan selepas daripada set nilai, dia akan jumpa syarat. Selepas syarat, dia akan jumpa output. Kemudian baru keluar proses. Tetapi dalam ulang sehingga pula, dia terbalik. Iaitu dia akan jumpa dulu, iaitu output, proses, kemudian syarat. Okey. Jadi kalau kita tengok ni, mula setkan, okey, so dia akan ulang. Okey, so dia akan ulang. So apa yang diulang? Okey, so ulang ini dia akan paparkan nilai, tambahkan nilai sehingga lampu isyarat padam. Jadi maksudnya dia akan laksanakan dahulu sehingga dia jumpa syarat untuk berhenti. Tapi kalau dalam selagi, dia akan tengok syarat dahulu, baru dia kira untuk dia hendak berhenti bila. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, inilah kedudukan dia. Okey, baik. So sekarang kita tengok kepada struktur kawalan ulang sehingga ini. So bagaimana kita nak faham? Okey, kedua-duanya adalah sama. Cuma kalau kita tengok perbezaannya adalah pada bahagian
proses. Okey, dalam bahagian proses inilah, okey, iaitu dia bermula dengan output, kemudian proses, okey, iaitu menambah nilai, dan kemudian dia akan semak pada syarat. Kemudian jika syarat itu dipenuhi, jika syarat itu tidak lagi dipenuhi, maka proses ini akan berulang sehinggalah syarat itu dipenuhi. Apabila dipenuhi, maka dia akan tamat. Okey. Jadi kalau kamu tengok kepada contoh yang telah kita tengok sebelum ini, iaitu kepada carta alir untuk okey, untuk dia sama dengan selagi. Bermula dengan pembilang, cuma untuk dia gunakan pembilang, kalau selagi dia gunakan syarat selain pembilang. Contohnya tadi yang kita belajar tadi iaitu adakah lampu masih bernyala, maka dia akan paparkan N, kemudian akan tambah nilai N. Kemudian kita pergi kepada selagi pula. Okey, selagi sama juga dengan for, dia punya carta alir dia, dan juga sama, cuma sudokod ada perubahan, iaitu dia gunakan selagi dan tamat selagi. Jadi bila kita gunakan selagi dan ada tamat selagi, okey, di dalam ni, di tengah-tengah ni sama seperti dengan for, cuma for di atas iaitu untuk, dia akan tengok syarat, kemudian papar, tambah nilai N, okey, kemudian dia akan pergi ke tamat. Tapi bagi selagi, dia akan pergi selagi, lampu isyarat menyala, dia akan papar, tambah, dan ada tamat selagi. Okey, manakala kalau kita tengok kepada ulang sehingga, dia ada ulang dan sehingga. Kalau selagi, ada selagi dan tamat selagi. Di tengah-tengah ini iaitu, okey, di tengah-tengah ini kita tengok ulang, dia ada, iaitu paparkan nilai N, tambahkan nilai N, dan sehingga lampu isyarat terpadam. Maksudnya, yang bawah ini, kalau kita tengok pada selagi, yang bawah ni duduk di atas. Iaitu dia akan pergi pada selagi lampu isyarat bernyala. Okey, di sini sehingga lampu isyarat dipadamkan. Okey, cuma dia terbalik. Jadi kita kena faham kedudukan sudokotnya dan juga carta alirnya. Bagaimana nak melukisnya dengan baik. Okey, jadi cikgu rasa cukup untuk video kali ini, untuk supaya kamu faham, dan boleh tonton banyak kali untuk faham betul-betul contoh-contoh struktur kawalan ulangan, dan juga fahami format ataupun bentuk sudokod dan carta alir. Okey. Baiklah, sebelum mengakhiri video pada kali ini, mari kita sama-sama teliti aktiviti berfikir 3.3. Di sini kita dapat lihat penggunaan jenis struktur kawalan mengikut situasi ulangan. Okey, jadi kalau kita tengok semasa ujian segak di sekolah, murid-murid diminta melakukan latihan senaman berikut. Okey, di sini ada 3 situasi. Yang pertama, bangkit to be, naik turun bangku, dan tekan to be. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti, iaitu kita tengok kepada syarat. Okey, bangkit to be telah pun diberikan syarat iaitu 10 kali. Bermakna ada pembilangnya di situ. Jadi sudah pasti ia merujuk kepada struktur kawalan ulangan untuk. Manakala naik bangku, naik turun bangku, iaitu lakukan seberapa banyak kali yang boleh. Okey, seberapa banyak kali yang boleh. Jadi sini kita dapat lihat bahawa ianya merujuk kepada struktur kawalan ulangan selagi. Okey, iaitu selagi, sebab perkataan dia seberapa banyak yang boleh. Baik, bagi tekan to be pula, okey, syarat yang diberikan di sini iaitu lakukan seberapa banyak kali yang boleh, tetapi sekurang-kurangnya sekali. Jadi di sini sudah pasti ianya merujuk kepada struktur kawalan ulangan, iaitu ulang sehingga. Okey, maksudnya kalau ulang sehingga, dia mesti buat sekurang-kurangnya sekali. Okey, baik. Jadi untuk itu kamu bolehlah menyiapkan latihan ini dan kongsikan bersama dengan rakan anda dan bincang bersama dengan guru mata pelajaran anda. Baik,
Jika anda mendapati rancangan ini ataupun video ini bermanfaat, sila subscribe, like dan share supaya kita sama-sama dapat mengembangkan pengetahuan ini kepada rakan-rakan yang lain. Okey, sehingga itu, sekian, terima kasih.